Haji Mustaqim untuk mentadabbur surah Al-Baqarah. Dengan segala sukacita dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sampai ayat yang ke-78 suratul Baqarah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan ayat ini berkait rapat dengan orang awam. Orang kebanyakan, orang awam bangsa Yahudi, Bani Israel. So, wa minhum ummiyun, antara mereka buta huruf. Ummi, buta huruf, tak tahu membaca kitab sendiri. Jadi, bila dia tak tahu membaca kitab sendiri, maka ulama-ulama mereka sangat mudah untuk memperdaya. Ulama-ulama mereka mudahlah untuk memperdaya, mengada-adakan ajaran dalam kitab. Malah, selain daripada kitab Taurat, mereka juga, ulama-ulama mereka, kerana orang awam tak tahu membaca kitab Taurat, mereka memperkenalkan tafsir kepada kitab Taurat, namanya Talmud. So, ulama-ulama dia kata, Talmud ni pun lebih kurang Taurat, dia adalah terjemahan. Kalau tak faham Taurat, baca saja Talmud. So Talmud adalah reka cipta ulama-ulama Yahudi tentang kitab Taurat. Undang-undang baru, peraturan-peraturan baru banyak daripada daripada Talmud. So kitab yang asli ditinggalkan, dia mengikut kitab karangan ulama-ulama mereka. Itu bentuk dia. So, wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab. Mereka tak tahu tentang kitab. Illa amaniya, kecuali cerita-cerita yang ada dalam kitab tu, melainkan cerita-cerita dongeng yang tiada bukti. Amani maksudnya angan-angan, khayalan-khayalan yang disampaikan oleh ulama-ulama mereka. Ialah sebab bodoh, tak belajar, kan senang kena tipu. Amani. Itulah kalau jahil agama dan terus menerus menjadi orang awam, kerana ulama mengatakan al-awam kal-an'am. Orang-orang awam ni seperti binatang ternak. Maksudnya orang kebanyakan ni, orang awam ni, dia ikut aja apa yang orang atas cakap. Ulama-ulama cakap. So sangat bahaya kalau orang atasan itu dia ada suatu kepentingan. Bahaya kalau orang atasan tu salah. So orang awam ni tadi, kalau dia main ikut je, dia akan mengikut orang yang salah. Dan dia bukan bawa bahaya di dunia sahaja, tetapi sampai ke akhirat. Sama juga macam masyarakat kita yang kadang jahil tentang wahyu, mereka hanya terima je kata-kata manusia lain. Malah kalau orang tu pakai serban sikit, dia pakai ridak sikit, itu dia dah anggap ustaz dah. Sedangkan orang tu artis baru berhijrah.
Bayangkan tuan-puan, artis baru berhijrah yang selama ni ilmu yang dia ada hanyalah untuk menghiburkan orang. Dia baru beberapa bulan berhijrah, beberapa tahun berhijrah, asas agama pun tak ada. Tiba-tiba jadi sumber rujukan. Wih, macam mana orang kita ni? Gitu. Dulu yang jadi bualan hangat siapa? Syam Kamikaze berubah sebab dia dapat bersalam dengan Syekh Sudais, Abdul Rahman Sudais. Dia berubah jadi baik, itu tak dinafikan. Tapi sebab orang begitu taksub dengan dia, seorang legenda rock tanah air, tiba-tiba berubah jadi baik. Kemudian mengeluarkan kata-kata bersalut Islamik. Maka tak sedikit orang yang memanggilnya, kuliah di sana sini, berceramah tentang agama di sana sini, sedangkan dia asas dan basic agama pun belum terbukti dan teruji. Kan? Dan kita main iya je. Maka ramailah yang dianggap sebagai orang yang pandai agama. Sebab tu ramai dalam masyarakat kita yang berlumba-lumba nak ikut tarikat itu, tarikat ini sebab nak cepat naik makam dalam agama kononnya. Mereka kata mereka ada guru-guru. Tapi yang mereka tak tahu ialah terkadang ada guru-guru yang menyampaikan ilmu hanya bentuk amani, khayalan, tahyul semata-mata. Dan amani dalam Quran, amani ini disebut sebagai angan-angan kosong berharapkan syurga. Belajar agama tak nak, tapi berangan nak masuk syurga. Gitu. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ni dengan mengatakan, Bani Israel itu hanya membaca dan menghafal sahaja kitab Taurat tanpa memahaminya. Mereka baca terutamanya dalam majlis-majlis keramaian mereka. So, apa beza dengan masyarakat kita hari ini? Jeng, kan? Hari-hari boleh baca Quran tapi tak faham apa yang dibaca. Ada yang belajar bertahun-tahun hafal Quran tapi tak tahu apa makna Quran yang dihafal. Tak tahu apa yang Allah nak sampaikan. Kan? Jadi kalau kita pun begitu, sebenarnya kita tak jauh beza dengan ayat ni, dengan ayat dan dituju kepada masyarakat Yahudi yang jahil waktu tu. Maknanya sejarah sering berulang. So untuk mengelakkan semacam itu, Quran bukan hanya menjadi bahan bacaan, tetapi perlu difahami oleh kita. Sampaikan pada anak cucu kita. So wa inhum illa yazunnun. So orang-orang yang buta huruf tadi, yang jahil tadi, dia sama ada mereka tu, wa inhum sesungguhnya mereka, dan mereka disebut dekat sini, dia tak terhad hanya kepada orang-orang Islam sahaja. Dia juga termasuk, wa inhum ni termasuk mereka yang bukan Islam. Illa yazunnun. Wa inhum illa yazunnun, mereka terhadap apa yang disampaikan oleh kitab itu, yazunnun. Mereka hanya mengagak-agak sahaja. Mereka meneka-neka, ini kod maksud dia, ini kod. Maka mereka yang jahil tidak belajar tafsir, hanya boleh baca terjemahan dan kemudian mereka mengagak-agak maksudnya. Dan ini sangat-sangat bahaya. Kita tak boleh agak-agak apa yang Allah suka dan apa yang Allah tak suka. Mana boleh main agak-agak? Ini tentang Quran kot. Sama macam waktu tu Yahudi. Mereka mana boleh main agak-agak? Main teka-teka macam ni kot maksud dia.
Tak. Kita perlu lihat apa dalil dan sumber-sumber dalam kita beragama. Gitu. Sama juga waktu tu, ulama-ulama tu, dia bawakan sumber, datangkan sumber, tapi kerana orang awam mereka tak faham. Orang awam mereka tak faham. So, apa pun sumber yang dibawa dia, kalau orang Jawa kata, enggih, ya. Dia patuh je. Gitu. Kan, contoh, kalau zaman itu, dia buat suatu ibadah yang tak ada asas dalam agama, mereka boleh beralasan, takkan Allah tak beri pahala kalau kita buat ibadah ni? Kan kita ikhlas. Walaupun Nabi tak pernah buat. Sebab mereka tak tahu. Tak tahu agama dengan jelas. Mereka tak faham konsep beragama tu. Oleh sebab tu, dia main agak-agak je. Macam ni kot. Ini kan baik sebut nama Tuhan, sebut nama Allah. Gitu. So, yang jadi masalahnya ialah mereka sangka, mereka tahu. Padahal mereka tak tahu satu habuk pun. Gitu. So, wa inhum illa yadhunnun. Kemudian ayat 79. Ayat 79 adalah tentang golongan yang keempat. Golongan keempat adalah mereka, terutamanya ulama, yang mempersendakan agama sendiri. Yang mempersendakan agama sendiri. Apa dia kata? Fawailul lilladzin. Maka neraka wail lah. Celakalah bagi orang-orang. Siapa dia? Pendeta-pendeta. Ustaz-ustaz mereka. Mufti-mufti mereka. Dan kalimah celaka itu Allah nakkan mereka hancur dan binasa. Kerana Allah sendiri yang datangkan azab. Azab yang keras dan beserta kerugian yang besar. Celakalah bagi orang-orang. Apa dia buat? Yaktubunal kitaba bi aidihim. Mereka tulis kitab dengan tangan mereka. Mereka ubah isi dalam Taurat. Mereka tulis tafsir kitab Taurat yang lari dari maksud asal. Mereka tulis Talmud tu. Mereka tulis kitab-kitab agama. Dan Allah mencela mereka dengan perbuatan mereka ni. Dalam dia memandai-mandai dalam agama, dia tulis dengan cara yang sangat memesongkan. Gitu. So, tuan-puan kena tengok balik kita punya buku-buku agama. Buku-buku agama yang lama-lama, terutamanya berkaitan dengan kisah-kisah dan cerita. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh. Kan, cuba tengok balik, selari tak dengan Quran? Atau dia main tambah-tambah je? Berapa banyak buku yang kita pernah baca? Kisah tentang Nabi Adam yang kebanyakannya menyalahkan Hawa. Hawa lah punca kita semua turun ke dunia. Sedangkan Quran menyatakan sebaliknya. Quran kata siapa yang jadi punca kita turun ke dunia? Quran backup Nabi Adam dan Hawa. Quran menyatakan syaitanlah yang menggelincirkan mereka berdua. Tapi tengok buku cerita kanak-kanak. Sedari awal kanak-kanak kita telah dapat maklumat yang salah. So Allah kata, binasalah tangan-tangan orang yang mereka cipta cerita yang tak ada dalam Quran.
Yang kata neraka wail ni siapa? Bukan kita, bukan saya. Allah yang sebut. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Dia tulis dengan tangan dia. Kan, dia tukar dari teks asal kepada perkara yang sebaliknya. Sebab Allah tak pernah beri jaminan yang Taurat tidak boleh ditukar. Malah orang awam tak dapat melihat keseluruhan kitab Taurat yang disimpan oleh mereka punya mufti, pendeta-pendeta. So, mereka hanya tunjuk sebahagian saja supaya senang mereka nak tahu, ya ini memang ada dalam Taurat. Dahlah ayat sebelum Allah kata orang awam senang, orang awam tak faham, lagilah senang ditipu. Tapi untuk kitab terakhir ni Allah jamin Quran tak boleh ditukar. Problemnya walaupun orang kita tak tukar perkataan dalam Quran, tapi ada orang yang menukar maksud hukum-hukum dalam Quran. Mereka terjemah hukum-hukum dalam Quran ikut agenda mereka. Mereka ubah hukum sebab mereka kata hukum dalam Quran ni rigid sangat, ketat sangat. Kemudian dengan berani mereka declare, summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka kata ini dari Allah. Sedangkan tak ada sebut pun. Gitu. Gitu. So, kena berhati-hati. Kena berhati-hati nak menukilkan, oh ini dari Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila. Tujuannya apa? Dia ada agenda utama supaya mereka dapat tukar yang mereka tulis itu dengan upah yang sedikit. Well, kalau buat cerita, kan, tambah itu sikit, tambah ini sikit, kan seronok. Tambah itu sikit, tambah ini sikit, jadi bestseller. Liyashtaru bihi samanan qalila. Supaya mereka boleh ubah dan dapatkan keuntungan. Keuntungan yang sedikit. Orang beli. Kan. So Allah kata, fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Amanah ilmu tu, jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Dia ubah-ubah fatwa. Dan lebih best, diorang nakkan pengaruh. Jadi tersohor dalam masyarakat. Disebut-sebut, wah Ustaz Nazri tu yang hebat tu. Suka-suka dia. Yang hebat tu Allah. Akhirnya pengikut-pengikut nakkan benda yang mudah saja. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ayat ini saja Allah sebut wail 3 kali. Ayat ini saja Allah sebut wail 3 kali. Cilaka kali pertama, cilaka kali kedua, fawailul lahum mimma katabat aydihim. Cilaka bagi mereka, amat cilaka bagi mereka disebabkan apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, dan wa wailul lahum mimma yaksibun, dan sangat besar kecelakaan bagi mereka terhadap apa yang mereka usahakan sungguh-sungguh. Menulis buku ni tuan-puan, ingat senang ke? Susah. Tulis buku ni susah. Dia perlu kepada idea, nak ubah itu, nak ubah ini, perlu teliti, perlu banyak baca. Allah kata kasabah ni usaha sungguh-sungguh dengan jerit perih. Tapi Allah kata mereka punya sungguh-sungguh tu dapat neraka wail. Well, apa nak buat? Itu yang korang, you ask for it.
3 kali Allah sebut celaka. Oh, yo, bahaya. Bahaya. Gitu. So, wawailul lahum mimma yaksibun. Kemudian ayat 80. Ayat 80 ini golongan terakhir. Golongan terakhir ni perkataan anak-anak ulama, anak-anak pendeta, anak-anak pembesar golongan Yahudi. So daripada 80, 10 ayat selepas ini 80 sampai 89, Allah akan mencela, menghina Bani Israel. Pertama kerana mereka bangga dan fanatik terhadap bangsa keturunan terlalu asabiyah. Dan Allah akan sebut beberapa janji yang mereka berkali-kali dustai. Apa janjinya? Mereka janji nak sembah Allah sahaja tapi mereka tak buat. Mereka janji nak buat baik pada mak bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Mereka janji nak dirikan solat. Mereka tak buat. Kemudian mereka janji, mereka diberi arahan, jangan membunuh, usir orang dari kampung. Mereka tak buat. Gitu. So ayat 80 hingga 89 berbentuk celaan. Berbentuk celaan. So kita nak tengok. Ayat 80 ni, anak-anak diorang ataupun anak-anak pembesar. Ini yang mereka kata. So ayat 80 adalah tentang anak-anak bangsawan dan anak-anak ulama Yahudi. Ialah mak bapak mereka ustaz kot. Bapak mereka mufti. Dan banyak para nabi dalam kalangan Bani Israel. So selain dari nabi, tentu ramai tok-tok guru. Kan? Wali-wali, orang-orang hebat. Diorang ni keturunan nabi dan orang alim. Dan ini merupakan suasana yang biasa dalam masyarakat. Kebanyakan rasul, nabi dan ulama sangat banyak dan mereka rasa mereka lah manusia terpilih. Manusia yang sentiasa di bawah lindungan, di bawah suasana ilmu dan keilmuan. Kan? So ayat ini adalah tentang anak-anak mereka dan mereka sendiri yang ada sangkut paut dengan golongan ulama. Kerana mereka berbangga dengan keadaan itu, mereka rasa mereka akan selamat. Yelah, kalau saya anak mufti, saya mesti rasa, well, bapa aku akan selamat. Dia dah tentu akan nak selamatkan aku. Kan, bapa aku orang yang rapat dengan Tuhan, takkanlah dilupakan anak dia. Kan? Ataupun kalau aku belum tentu selamat, aku hantar je lah anak aku pergi pusat tahfiz. Hantar pula tak pakai tudung. Suka-suka dia. Kan? Rambut blond, hantar anak pusat tahfiz. Tak apa, yang penting anak aku hafal Quran. Loh, dia sendiri tak nak ngapal, dia sendiri tak nak faham. Gitu. So, waqalu lan tamassanan nar. Mereka kata, kami takkan sekali-kali disentuh oleh api neraka. Hui, how confident. Confident gila. Mereka sangka begitu kerana mereka dari golongan orang-orang yang baik. Atau aku Islam, takkanlah aku nak masuk neraka. Aku terselamat dari api neraka. Begitu sangkaan kita yang kita rasa kita Islam.
Sama dengan Yahudi ni. Mereka dari golongan orang-orang baik. Maka mereka rasa akan terselamat dari api neraka. Mereka hanya perasan saja. Mereka sangka mereka umat pilihan, kekasih Allah. Sampaikan mereka tidak akan diazab dalam neraka. So, mereka sangka begitu sebab mereka ada buat baik sikit, sedekah sikit, di masjid pada orang miskin, mereka rasa sudah selamat. Masalahnya ialah bila dia tak belajar tentang isi kandungan kitab, macam mana mereka nak tahu berapa banyak kesalahan yang mereka dah langgar? Kan kalau dia tak belajar isi kandungan kitab, macam mana dia nak tahu jalan yang diikut tu betul ke tak? Kan? So, illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun masuk, kalaupun singgah, hanya beberapa hari saja. Kira macam site visit. Site visit. Ui, illa ayyaman ma'dudah. Melainkan hanya beberapa hari sahaja. Dan ini kata mereka, kalau mereka masuk neraka pun, kejap je. Ada yang kata, alah sekitar 40 hari je. Lebih kurang sama Nabi Musa naik ke Bukit Tursina 40 hari. Satu ada dalam kalangan kita yang bangga dengan keturunan. Keturunan S. Keturunan SH. Keturunan ahli bait. Keturunan ini dan ini. Kan keturunan tu. Why? So, bila dia bangga dan rasa selamat kerana mereka dari keturunan itu dan mereka rasa mereka tak akan masuk neraka, sama je dengan ayat ni, anak-anak masyarakat Yahudi ni. Mereka rasa selamat, secure. Kerana mereka ada sangkut paut dengan ahli agama. Yang mahir agama tu, dia punya atuk nenek dulu tu. Dia baca Quran pun merangkak. Ui, takut. Sebab yang datang depan Allah ni, setiap satu. Saya bawa contoh. Tak, bila makin lama kita belajar Quran ini, ada ayat-ayat yang kita rasa, aduh, aku tak terlepas ni. Aku tak selamat ni. Kejap ya, surah ceng. Okey, surah ni. Sengaja saya tak bagi tahu apa surahnya supaya nanti anda tak minta surah ni pula lepas ni. Ini nanti kita belajar nanti. Dalam surah ni Allah sebut tentang likulli imri'in maktasaba minal itsm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Setiap individu, for each and every person among them. Okay, tukar. Tukar bahasa Melayu. Other languages. Okay. Di mana tadi? Di sini. Okay. Tiap-tiap seorang, bukan satu kelompok, tiap-tiap seorang antara mereka
akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukan itu. Okey. Nak tahu apa kesalahan mereka buat ni? Mereka hanya bercakap. Bercakap dari mulut ke mulut. Ada yang hanya dengar. Tak bagi komen apa-apa, dia dengar je. Dia suka dengar. Oh, dia dengar orang tu ulas macam ni. Dia dengar orang tu ulas macam ni. Allah kata, tiap-tiap seorang antara mereka akan beroleh hukuman setimpal dengan kesalahan yang dia buat. Hatta orang tu mendengar, mengangguk, hanya bunyi, oh, okey, itu ada hukuman dia. Yang, oh macam tu, itu pun ada hukuman dia. Kesalahan apa? Bila kita borakkan perkara yang membabitkan aib orang lain. Mengumpat. Dengar, saya tak cakap Ustaz. Ya, betul. Anda tak cakap. Tapi Allah kata mendengar pun kena. Dan orang yang mengambil bahagian besar akan beroleh seksa yang besar. Dia bukan sekadar dengar, dia bawa cerita tu. Kau nak tahu? Ada berita baru. Hoi, dia start. Bayangkan tuan-puan. Saya rasa tuan-puan pernah lalui apa benda maklumat tentang Starbucks haram. Kan? Starbucks haram. Yang ditulis oleh Ustaz Zahazan. Maklumat tu dari tahun 2000. Maklumat tu dari tahun 2000. Daripada Ustaz Zahazan, namanya Ustaz Zahazan. Kemudian dia jadi Doktor Ustaz Zahazan. Kemudian jadi Datuk Doktor Ustaz Zahazan. Maklumat yang sama dikitar semula tahun demi tahun, dan pada tahun 2023 viral Starbucks haram tu masih diulang dengan mengambil nama Ustaz Zahazan yang sama. Cuba bayangkan, orang pertama yang rangka ayat tu, mereka cipta ayat tu dan dia sebarkan. Katakanlah dia dah mati. Maklumat tu terus beredar. Dia terus dapat. Dia tetap berjalan. Dia tetap dapat. Jangan risau. Everything had been calculated. So kalau kita tak faham macam mana kita boleh kata dengan confident, well, kalau aku masuk neraka pun beberapa hari je. Kita tak tahu masa depan kita. Dan kita, pertama kita tak tahu masa depan kita, dan kita tak boleh tidak, kita kena bergantung harap dengan rahmat Allah. Syurga bukan kita punya. Neraka bukan kita punya. Gitu. So waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kalau masuk pun sekejap je, beberapa hari, akhirnya nanti kita masuk syurga. Mereka macam berkawan dengan malaikat jaga neraka, jaga syurga tu. Kan macam senang sangat kalau masuk neraka tu, sedangkan dia punya azab tu kena angin saja kita dah tak tahan. Kan kalau surah Anbiya tu Allah sebut tentang kena angin sejuk dari sebahagian dari azab.
kena angin sejuk, sebahagian dari azab. Starbucks tu halal. Yang penting beli dengan duit halal. Kalau beli dengan duit apa? Duit tikam nombor pun jadi haram juga. Beli dari duit haram. Kan curi duit mak beli Starbucks haram sebab duit curi. Tapi kalau curi duit suami boleh. Sebab duit suami duit kita. Jangan risau. Tapi pastikan suami kedekut dulu. Gitu. Satu hari di neraka bukan sama dengan 1000 tahun di dunia ke Ustaz? Tak. Sehari di neraka tak. Dia bukan kira macam tu. Dia bukan kira macam tu. Neraka ni disebut sebagai hukum. Kalau dalam suratul An'am, gelaran tempoh masa dalam neraka tu dipanggil sebagai Haqabah. Aqabah, hukum. Hukum. So satu hukum sama dengan 80 tahun. Tu satu hukum 80 tahun. So 80 tahun, satu tahun sama dengan 12 bulan. Satu bulan sama dengan 30 hari. Satu hari sama dengan 1000 tahun. So, setiap satu seksaan, satu hukum. Dia set. Setiap satu seksaan, tempoh dia satu hukum. So, sekarang ni 1000 tahun dunia, satu hari bersamaan satu hari. 1000 tahun dunia, darab dengan 30 hari, darab dengan 12 bulan, darab dengan 80, baru sama dengan satu hukum. Tak apalah, saya darabkanlah. Kebetulan ada kalkulator dekat depan ni kan. 1000 darab dengan 30, darab dengan 12, darab dengan 80. Satu hukum lebih kurang 28. 28 macam tu lah. 28.8 juta tahun. 28.8 juta tahun. Itu baru satu hukum. Dan dalam surah An-Naba, Allah tak kata satu hukum. Allah kata Ahqabah. Ahqabah ni bersamaan dengan beberapa hukum. Dan Ahqabah dalam bentuk akbar. Akbar apa? Maha besar. So, kalau hukum itu jamak itu paling kurang 3, tapi Ahqabah ni superlatif. Lebih kurang 7, 8 macam tu kot. So 28 juta darablah beberapa hukum. Macam tu lah. 28 juta tahun. Tu nilai lamanya satu hukuman. So dia kata beberapa hari je. Ayyam ma'dudah. Beberapa hari. Jangan confident macam tu. Kita perlu ada satu. Nabi beritahu kita perlu berharap pada Allah dalam masa yang sama takut. Kita perlu berharap pada Allah dalam masa yang sama takut. Khauf dan roja, takut dan harap ni dia kena seimbang. Ada rasa takut, ada rasa berharap. Ada rasa takut, ada rasa berharap. Kita takut
neraka ni sehingga kita sebut lepas sembahyang, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Takut. Tapi dalam masa yang sama kita berharap, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. So dia ada rasa takut dan dia ada rasa harap. Bukan dengan penuh confident kami tak akan disentuh neraka kalaupun masuk beberapa hari je. Oh, ho, ho, ho. Jangan begitu. Sangat banyak dosa. Sangat banyak dosa. Sangat banyak dosa. Petikan ayat tadi saya ambil daripada surah Nur. Petikan ayat tadi saya ambil dari surah Nur ayat 11. Dan dalam surah itu sebab soalannya ialah lintasan hati kan. Bermakna kalau lintasan dalam hati tak baik pun dah kira berdosa. Allah menegah kita jangan menyangka yang bukan-bukan. Ini lintasan hati. Sehingga lintasan hati pun Allah tak suruh buat. Terutamanya berkaitan dengan aib manusia lain. Allah tidak pernah menegah orang punya lintasan hati berkaitan dengan apa? Dengan porno, dengan seks bebas. Tak pernah tegah benda tu. Nak mencuri ke, nak minum arak ke, terlintas. Aku rasa macam nak minum arak. Itu belum dikira dosa. Tapi bila kita sangka buruk pada orang lain, itu Allah sudah murka. Allah dah tak suka. Kita kalau kita tahu buruk orang ni, siapa? Rosdi, Hakim Rosdi. Nampak bini dia kena tumbuk macam tu, berjahit 10. Jangankan lintasan hati, terus komen, terus. Gitu. So kita sangat banyak flaw, sangat banyak salah. So kerana banyak salah itulah kita perlu sedar diri, bertaubat, istighfar, mohon keampunan, mohon syurga, minta dilindungi dari neraka. Banyak kena buat banyak. Banyak lagi yang kita tak faham tentang Quran ni, banyak. Sangat banyak. Gitu. So jangan overconfident. Kul attakhadtum indallahi ahda. Allah tanya, korang ada buat perjanjian ke dengan Allah? Tengok cara Allah tanya. Diorang kata, kami tak akan disentuh neraka kalaupun masuk sekejap. Allah tanya, korang memang ada buat aku janji dengan Allah? Ada buat sign agreement ke? Sehingga Allah tidak menyalahi janji dia. Bila? Makan dalam ayat ni. Allah tanya, korang ada buat janji dengan Allah ke? Sehingga Allah tak menyalahi janji dia. Atau taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau suka-suka berkata atas nama Tuhan sesuatu yang kamu tak tahu. Gila. Bayangkan tuan-tuan, kita dengan confident datang depan Allah dengan banyak bawa amal. Konon-konon kita banyak bawa amal. Lalu Allah tanya, korang memang ada sign agreement yang korang wajib masuk syurga ke macam mana? Atau korang saja-saja pandai-pandai dakwa, konon-konon ini datang dari Allah sedangkan aku tak cakap macam tu pun?
Itu jam. Itu jam. Kita pun tak tahu, yes. Kita pun tak tahu mana amal yang Allah terima. Kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi apa yang boleh kita buat ialah kita kekal berusaha buat amalan-amalan yang sikit dan konsisten. Sikit dan konsisten. Buat sikit-sikit, senyum pada orang, buat baik. Jangan mengatur orang, konsisten, konsisten. Ya nak tinggal semua tu susah. Kita memang membesar dengan begitu. Membesar dengan circle begitu, masyarakat begitu. Tapi belum terlambat. Belum terlambat untuk kita beransur-ansur menjauhi semua tu. Beransur-ansur menjauhi semua tu. Kan 2 hari lepas konsert Blackpink kan? Konsert Blackpink. Bukan tak ada ahli keluarga kita yang pergi. Ada ahli keluarga saya pergi, ada. Tapi how? Macam mana kita nak nasihat? Macam mana kita nak bentuk? Kan dah dia nak pergi je lah. Tapi how? So, kita datangkanlah sesuatu yang dapat mengimbangi apa yang mereka dah buat. Setiap sen yang mereka belanjakan tu. Untuk support apa? Kan, berapa tiket konsert tu? 200, 300. Kan, seumur hidup sekali dia kata. Cuba try 200, 300 tu. 200, 300. Cuba suruh masuk tabung Turki tu. Kan seumur hidup sekali juga tu, 500. Masuk tabung bantu Turki tu. Seumur hidup sekali. Sama je. Tapi menggeletar nak masukkan 500 tu. Palestin tu, Masjid Al-Aqsa. So, ialah remaja, anak-anak muda ni, dia tak nampak lagi prioriti, belum nampak prioriti. Kita yang dah complete medulla oblongata pada usia 30 tahun, baru kita nampak benda yang ada kat depan mata ni beransur-ansur menjadi matang. Gitu. 500 disedekahkan ke situ untuk tempoh berapa lama? 2 jam, 3 jam? Lepas tu dapat apa? Tak dapat apa pun. Kan? Nilai tu, nilai. So, qul attakhadtum indallahi ahda. Adakah kamu mengambil perjanjian kukuh dengan Allah? Allah suruh Nabi cakap, qul. Mereka sangat salah. Kenapa Allah suruh Nabi kata qul? Sebab Allah sangat marah dengan mereka. Allah tak nak bercakap terus dengan mereka. Allah wakilkan orang negah, orang tengah. Nabi je lah cakap dengan mereka. Sampai macam tu. Daripada asal tadi, daripada atas, Allah sebut, Allah cakap terus dengan mereka. Tapi punya Allah marah sampai ke tahap Allah wakilkan Nabi. Rasulullah, engkau saja cakap dengan mereka. Qul, cakap dengan mereka. Tu yang bayar 5,000 tu. So dapat apalah? Bayar 5,000. Kan. Falan yukhlifallahu ahda. Allah takkan mungkir janji. Allah tidak mungkin mungkir janjinya. Kalau memang ada surat perjanjian dengan Allah dan Allah takkan mungkir janji, ada tak? Tak ada. Tapi malangnya, tak ada perjanjian semacam tu. Tak ada. Kita pun tak ada berjanji dengan Allah. Malah Nabi SAW sendiri kata pada Fatimah,
Baginda tak dapat tolong kalau anaknya itu buat salah. Bayangkan anak dia sendiri buat salah pun Nabi tak dapat tolong. Kita? Lepas tu kita kata, ya Rasulullah, kau kan boleh bagi syafaat. Bagilah kami syafaat. Nabi kata anak dia pun dia tak boleh tolong. Kalau buat salah. Itu level Fatimah. Oh, so kesalahan kita ni lebih kurang sama dengan Fatimah yang kita buat hari-hari ni. Fatimah pun tak adalah sepanjang hidup dia kata, aku hanya mengharapkan syafaat bapakku. Aisyah ada sebut macam tu. Aku berharapkan kerana aku rindu pada Rasulullah, aku berharapkan syafaat bapakku dan aku letak kat sini. Aku letak dekat sini kat tudung aku lambang capal. Ada buat perjanjian dengan Allah macam tu. Woi, mengucap panjang kita, mengucap panjang. Tak kita rasa ada orang selamatkan kita. Jangan. Tak ada orang selamatkan kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah satu-satunya pembantu. Satu-satunya pembantu. Hanya Allah. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Dan am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau kamu kata terhadap Allah perkara yang kamu sendiri tak tahu, atau kamu memandai-mandai je. Memandai-mandai saja kata begitu dan begini tanpa sebarang sandaran dalil. Dan ini bentuk sangkaan-sangkaan yang manusia buat sebab tak faham. Lalu mereka menyangka-nyangka macam ni kot atau macam ni kot. Bayangkan tuan-puan, kita nak buat rumah, kita hire tukang buat rumah yang ikut sangka dia je. Ikut mengagak dia. Macam ni kot, okey, ini cukup kot, cukup. Dia tak kira, dia tak ada alat, dia main agak-agak dia je. Sengit-bengit rumah kita, sengit-bengit. Main kod-kod je. Janganlah macam tu. Dan ayat 81, bala. Bahkan sudah pukul 9. Jadi kita berhenti dulu. Tuan-puan ada kelas kan lepas ni? Bahkan sudah pukul 9, kita berhenti dulu. Kembali kepada moderator. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang telah pun mentadabbur ayat 78, 79 dan 80 dari surah Al-Baqarah, di mana berkait rapat dengan orang awam bangsa Yahudi yang buta huruf yang di awal ayat tadi telah diperdaya oleh ulama mereka. Jadi orang Yahudi ini ingkar terhadap kebenaran walaupun kebenaran terang dan jelas, dan Allah mencela mereka kerana tulisan mereka penuh kebohongan, penyelewengan untuk kepentingan dan agenda mereka sendiri. Mereka rasa mereka lah manusia yang terpilih. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita terus mohon keampunan. Moga kita dilindungi dari neraka dan kita sentiasa berada di landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman dan juga para jemaah yang telah pun memilih untuk berada di halaqah ilmu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri pada malam ini. Dan sebentar lagi pada pukul 9.15 kita akan bersama dengan Major Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz untuk pengajian berkitab Al-Muhimmah. Dan sebagai penutup tirai kuliah kita pada kuliah Maghrib ini, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk memimpin bacaan doa, tasbih kafarah dan surah Al-As. Lupa tadi nak tanya Ustaz, kau ada yang nak bertanya. Tak apa. Adakah bolehkah buka satu soalan ni buka balik?
sebelum kita boleh kalau tutup. nak tanya. Satu soalan mungkin. Yang lain kita bawa minggu depan, kita dalam kuliah akan datang kita ada lagi. Ada ke nak tanya? Saya tak tertanya malam ni, kepala kena spin. Okey. Malam ni semua kena lutu-lutu semua. Semua kena lutu. Jadi alhamdulillah kita akan teruskan bersama dengan kuliah Ustaz di kuliah akan datang. Kalau ada permasalahan dan ada isu yang berbangkit, kita boleh ajukan nanti insyaAllah. Jadi teruskan, mohon Ustaz baca doa, tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diusilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan, peliharalah kami dan keluarga kami dari bakaran azab neraka-Mu, ya Allah. Dan kami berharap agar Engkau masukkan kami dalam syurga-Mu, berbekalkan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, amat banyak kesalahan dan kesilapan yang kami lakukan, sengaja dan tanpa sengaja. Sama ada kami sedar atau tanpa sedar, sama ada kami mengerti atau kerana kejahilan kami. Ampunkanlah dosa-dosa yang kami lakukan ini, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami berusaha untuk memahami kalimah-kalimah, perkataan-perkataan dari Quran, kalam-Mu, ya Allah. Bantulah kami untuk memahaminya dan dapat mengamalkannya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kurniakan atas kami taufik dan hidayah dari-Mu, agar kami sentiasa berada di atas jalan-Mu yang lurus. Jalan yang seperti mana Engkau pernah beri nikmat atas mereka dan mereka pernah melaluinya dengan penuh kejayaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.